ini saya mendapat kiriman, saudara, daripada kenyataan saudara Sulong Jamil Haji Muhammad Sharif. Beliau merupakan Ketua Peneroka Felda Kebangsaan. Saya cuba berhubung, saya tak tahulah, saudara, tapi belum lagi dapat nak cari nombor telefon dan sebagainya. Dan saya berfikir, apakah ini satu hantaran yang palsu dan sebagainya. Saya tak yakin gitu, sebab saya nampak dari chronology of event, cara penceritaannya. Ini panjang ni saya nak baca, saudara, supaya kita faham. Dan saya nampak kenyataan yang ditulis oleh saudara Sulong Jamil. Begitu juga dengan kenyataan daripada pengurusi Felda, Datuk Sabri Cik, ada persamaan. Dan ada juga tadi saya dengar mantan pengarah, lembaga pengarah Felda juga ada buat kenyataan yang saya nampak ada sedikit persamaan. Elok saudara kita hayati, kita dengar baik-baik. Saya minta saudara izinkan saya membaca kenyataan Ketua Peneroka Felda Kebangsaan, saudara Sulong Jamil Haji Muhammad Sharif. Beliau adalah juga dilantik sebagai lembaga pengarah dalam Felda. Dia katanya, sebagai Ketua Peneroka Kebangsaan Felda, saya tampil untuk menceritakan perkara yang sebenar. Ini saudara. Saya harap lepas ni tak ada lagi kita bercakap apa semuanya, sebab dia menceritakan sebenarnya. Tak payahlah siapa nak ambil nama dan sebagainya. Pertama, katanya penghapusan hutang-hutang peneroka adalah perjuangan wakil-wakil peneroka di bawah jawatan kuasa perunding peneroka, di mana saya sebagai Ketua Peneroka Kebangsaan. Kami melihat selama 15 tahun Felda tidak mengeluarkan penyata hutang kepada peneroka. Jadi banyak rungutan dari peneroka. Ada hutang yang tak wajar. Saya bagi salah satu contoh, katanya sepatutnya membaja setahun 5 kali, tetapi Felda cuma buat 2 kali. Cas hutang kepada peneroka 5 kali. Inilah salah satu sebab peneroka ragu dan tidak berpuas hati. Ini cara dia tulis tu, saudara, bukan seolah bahasa-bahasa yang macam kita biasa, saudara. Dia menulis tu bukanlah seorang penulis. Kata, selaku Ketua Peneroka Kebangsaan Felda, saya telah berbincang perkara ini bersama pengurusi Felda, yang Muhammad Tan Sri Idris Yusof. Masa itu, katanya. Jadi jalan penyelesaiannya, Felda kena hapuskan hutang-hutang peneroka sehingga tahun 2019. Perkara ini dipersetujui bersama oleh Felda dan peneroka, kerana Felda telah merangka kaedah pemotongan ini. Apabila pemalsuan ini berlaku, Felda telah berjumpa kerajaan, di mana masa itu Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Apabila pemalsuan itu berlaku, Felda sudah hilang punca pendapatan. Jadi bagaimana nak bayar hutang-hutang bank dan KWSP serta lain-lain? Kerajaan di masa itu telah bersetuju untuk mengeluarkan sukuk sejumlah 99 bilion dengan jaminan kerajaan. Dengan dapat jaminan kerajaan itu, bank-bank telah mengeluarkan kewangan untuk disalurkan kepada Felda. Saya sendiri, katanya, bersama dengan Tan Sri Idris Yusof dan juga Presiden MBFM, Presiden KAF dan wakil dari pengurusan Felda telah berjumpa Tan Sri Muhyiddin di pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Cuma tak tulis tarikh bila dan sebagainya. Setelah diberi penerangan mengenai suku ini, kami berpuas hati dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semasa dalam penerangan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkali-kali bercakap, ingat, ini bukan percuma, kena bayar balik. Sehinggalah semasa saya bersalam hendak pulang dengannya, Perdana Menteri masih mengulangi ayat, ingat, ini kena bayar balik. Jadi setelah kewangan dapat dari bank-bank, Felda telah membayar segala hutang-hutangnya, termasuk untuk Felda membeli saham-saham FGV, yang mana sekarang Felda menguasainya sebanyak 82%. Sama ada kerajaan sudah memeterai perjanjian dengan Felda bagaimana sukuk ini harus dibayar, itu kita tidak dimaklumkan. Dan sehingga habis tahun 2022, masih ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih tampuk pemerintahan negara yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau telah menyemak perkara ini bersama Kementerian Kewangan. Pada hujung bulan Jun 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menandatangani satu jaminan dari kerajaan untuk merealisasikan dari perjanjian terdahulu,
yang mana kerajaan perpaduan bersetuju untuk membantu Felda sebanyak 1 bilion setahun untuk membayar pokok pinjaman Felda melalui sukuk 9.9 bilion. Apabila ini berlaku, Felda menarik nafas lega. Felda hanya perlu mendapatkan lain-lain sumber pendapatan yang salah satunya daripada FGV, daripada LLA, kilang dan sebagainya yang akan mendapat pendapatan 1 bilion. Saudara. Dengan pendapatan ini, Felda bolehlah membayar gaji kaki tangan, faedah bank, pendahuluan tanam semula peneroka, pendahuluan baja, sara hidup dan lain-lain aktiviti yang membabitkan kebajikan peneroka. Mungkin dalam masa 8 tahun, Felda sudah boleh berjalan seperti biasa dan kembali kepada landasan asal penubuhannya. Semasa majlis sambutan Hari Peneroka pada 7 Julai yang lalu, iaitu hari Jumaat katanya, Perdana Menteri telah meluluskan beberapa peruntukan untuk kesejahteraan peneroka Felda. Satu, bantuan kerajaan 1 bilion setahun untuk membayar hutang sukuk kepada bank-bank. Ini meringankan beban Felda dan Felda akan menggunakan pendapatan lain untuk kos operasi Felda termasuklah kebajikan peneroka. Dua, Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan untuk menyediakan pemasangan lampu-lampu jalan di kesemua kawasan rancangan Felda yang membabitkan 37,012 lampu jalan dengan bayaran bil bulanannya ditanggung oleh kerajaan melalui kementerian terbabit. Perdana Menteri juga mengumumkan 12 pusat hemodialisis di dalam kawasan rancangan Felda. 4. Perdana Menteri juga mengumumkan subsidi diesel sebanyak 36 juta setahun untuk penjanaan tenaga dan rawatan air bersih di Sabah. Ia akan memberi manfaat kepada lebih kurang 40,000 isi rumah. Bagi warga peneroka yang berumur 65 tahun ke atas, Perdana Menteri juga mengumumkan manfaat kesihatan bernilai RM300. Ia boleh digunakan jika mereka mahu menerima rawatan di klinik swasta. 6. Yang Amat Perdana Menteri turut mengumumkan Digital Madani, yang mana Digital Madani ini ialah satu program baru yang akan diperkenalkan di seluruh rancangan Felda untuk memastikan anak-anak dan cucu-cucu peneroka Felda tidak ketinggalan dalam ekonomi gig. 7. Perdana Menteri juga mengumumkan akan membantu peneroka tanaman getah beralih kepada tanaman sawit. 8. Dalam isu perumahan generasi baru Felda, Perdana Menteri memberikan jaminan 283 unit rumah yang terbengkalai akan disiapkan, manakala peruntukan untuk membina rumah generasi baru yang akan datang, kajian ke arah itu akan dilaksanakan. Perdana Menteri meminta tempoh masa supaya kerajaan mencari jalan terbaik bagi semua. Akhir sekali, Yang Amat Perdana Menteri mengumumkan bahawa Kementerian Wilayah dan Desa di bawah Yang Amat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Desa diberikan akses untuk menyelenggara dan membaiki kemudahan yang rosak dalam kawasan rancangan Felda yang sebelum ini tidak dibenarkan. Kerenah birokrasi ini telah dilonggarkan oleh Kementerian Kewangan supaya Felda tidak hanya menunggu dari satu sumber saja. Jadi saya melihat ini adalah satu kesungguhan Kerajaan Perpaduan Elias Madani untuk membantu Felda dan peneroka. Saya menyambut baik atas usaha ini dan mendoakan semoga Allah SWT permudahkan segalanya. Amin. Petikan kata-kata pengurusi Felda yang baru, iaitu Yang Bahagia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik. Kita ini ibarat 3 tiang tungku yang berdiri gagah untuk menerima kawah besar yang berada di atas. 3 tiang itu ialah peneroka, Felda dan kerajaan. Salah satu tiang ini patah, rebahlah kawah ke bumi. Peneroka, Felda dan kerajaan berpisah tiada. Kalau Felda tidak bernyawa, peneroka tidak bernafas. Tak kiralah kerajaan mana pun, Felda adalah lubuk tamadun Melayu. Sewajibnya dibantu bila berlaku kesusahan. Jadi saya menyeru kepada semua peneroka dan warga seterusnya memandang ke hadapan untuk kita terus maju dan berjaya dalam keberkatan. Itu penjelasan saya. Ini keadaannya. Saya baca begini, saya haraplah selepas ini tak ada lagi lah pertikaian siapa tolong siapa dan sebagainya. Memang jelas
apa yang dinyatakan oleh Sultan Ibrahim itu benar, apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Mahyudin juga benar. Jadi inisiatif untuk melupuskan hutang warga Felda juga mula dilakukan, tetapi pelaksanaan bagaimana wang sejumlah 80.3 bilion itu ke mana? Itu keadaannya. Tapi bila Sultan Ibrahim jadi Perdana Menteri, maka dirungkai satu persatu dan diadakan perjanjian antara pihak kerajaan dengan Felda, maka berterusanlah hari ini. Mudah-mudahan, saya harap secara isu Felda ini tak perlu lagi lah kita pertikaikan, dan saya harap semua warga Felda tengok ke hadapan. Laksanakanlah usaha untuk melaksanakan, merealisasikan impian kita untuk memenda tamadun bangsa kita. Itu saya tak ada cakap lain.